Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan buat pembentangan berkenaan dengan kod subjek IDTQ 3163 Al-Madkhal ila Al-Dirasat Al-Quraniyah 2. Tajuk Jadal Al-Quran. Nama pensyarah Ustaz Ahmad Syahir bin Masdan. Nama pelajar Muhammad Ihsan bin Muhammad Nazim. Nombor metrik 1916119. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Poin yang pertama ialah Jadal Al-Quran merupakan salah satu tema dalam perbahasan dalam ilmu Al-Quran. Secara naluri, memang setiap seseorang mempunyai akal dan fikiran yang berbeza, sehingga menjadikan antara mereka saling mengutarakan dan mengungkapkan pemahaman tentang sesuatu. Poin seterusnya, debat dalam perbahasan atau pertukaran pendapat mengenai sesuatu hal dengan saling memberi hujah kendiri untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat dalam makna jadal sesungguhnya adalah merupakan salah satu tabiat manusia sejak dari dahulu lagi, kerana sudah menjadikan tabiat manusia. Maka Al-Quran telah mengabdikan, yakni Allah Subhanahu Taala berfirman, dan sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah, iaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat 54. Kita pergi untuk yang seterusnya ialah pengertian jadal Al-Quran. Jadal secara bahasa, berasal erti bahasa adalah berdebat. Kata jadal sendiri setara dengan kata alasan, perbezaan pendapat. Adapun secara istilah, jadal atau jidal adalah bertukar fikiran dengan cara bersaing dan berlumba untuk mengalahkan pihak lawan. Okey, kita pergi kepada kaedah perbahasan Al-Quran. Yang pertama ialah mematahkan hujah dengan bahasa yang pasti, iaitu jelas dan elok sehingga dapat difahami oleh akal dengan mudah. Poin seterusnya ialah Al-Quran tidak menggunakan cara ahli kalam. Poin ketiga, ahli kalam membuatkan muqaddimah dan natijah, iaitu kesimpulan. Poin seterusnya ialah memperinci dan memperhaluskan, iaitu menghimpunkan beberapa sifat yang bukan illah. Kita pergi kepada jenis-jenis perdebatan Al-Quran. Yang pertama ialah jadal antara Allah dengan orang-orang kafir. Contohnya ketika orang-orang yang mengingkari nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta risalah yang dibawanya, lalu mereka menuntut kepada Allah agar seandainya menurunkan utusan dari kalangan malaikat, tentu mereka akan beriman. Yang kedua, jadal antara Nabi dengan kaumnya. Contohnya antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang dimunculkan di dalam Al-Quran, iaitu dalam beberapa tempat, iaitu ketika Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan kaumnya. Yang ketiga, yang terakhir ialah jadal antara sesama manusia. Contohnya yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran antara dua orang yang mendebat, iaitu pemilik dua kebun, yang Allah rakamkan di dalam surah Al-Kahfi. Yang mana yang Allah telah beli nikmat kepada mereka, iaitu nikmat yang abadi. Okey, kita pergi kepada untuk kelebihan mempelajari jadal Al-Quran. Yang pertama ialah ketinggian bahasa Al-Quran membuat mereka tidak mampu untuk melawannya. Poin yang kedua ialah di sini bahasa Al-Quran sangat halus dalam mendebat. Poin yang ketiga di sini, betapa orang Arab yang sangat mahir dalam bahasa, mereka tidak mampu menjawab bahasa Al-Quran. Poin yang terakhir di sini, Al-Quran menerangkan bahawa dalam menyampaikan ajaran atau mengajak kepada kebaikan diharuskan dengan cara yang sopan santun sehingga orang menjadi tertarik dan untuk mengikutinya. Okey, itu saja daripada saya. Mohon maaf jika ada silap salah dan mohon maaf jika ada salah, mohon Ustaz tunjuk ajar. Itu saja daripada saya.